Okey, so cikgu akan mulakan rekod untuk subtopik yang ini iaitu kesan negatif blok ekonomi dan juga perjanjian perdagangan. So kesan negatif dia memang kalau kita lihat di dalam nota ini memang banyak. Okey, antaranya blok-blok ekonomi akan menjadi punca pada kegawatan ekonomi. Kemudian tekanan ekonomi dan bebanan hidup golongan-golongan miskin. Itu kena ingat. Kemudian ianya adalah bentuk corak penjajahan baru, iaitu corak penjajahan baru dalam bentuk ekonomi. Yang ketiga, kemudian masalah lambakan barang. Nanti kita tengok masalah lambakan barang. Kemudian ancaman kepada industri muda tempatan. Dan juga yang keenam, pencemaran terhadap budaya tempatan. So, kita nak lihat satu persatu berkaitan dengan kesan-kesan negatif blok ekonomi dan perjanjian perdagangan. So, kita lihat di sini ya. So, kesan negatif blok-blok ekonomi seperti EU, seperti ASEAN ni, AFTA ni semua dan perjanjian perdagangan. So, apakah kesan negatifnya cikgu? Okey. Baik, untuk kesan negatif yang kita nak lihat hari ini iaitu yang pertama iaitu kegawatan ekonomi. Kegawatan ekonomi ni maksudnya adalah ketidakstabilan ekonomi. Ketidakstabilan gawat tu maknanya tak stabil. Iaitu bagaimana gawat berlaku? Baik, bila kita lihat kebebasan kebebasan aliran kalau kita lihat di sini iaitu kebebasan aliran masuk keluar, kebebasan aliran masuk keluar modal antarabangsa boleh menggugat kestabilan politik ataupun kestabilan sistem kewangan negara tanpa pengawalan, jika tanpa pengawalan yang sistematik lah. So contohnya tindakan menarik keluar modal asing secara mendadak, secara tiba-tiba dan banyak akan menyebabkan ekonomi sesebuah negara itu akan mengalami kegawatan dan operasi pengeluaran industri boleh tergugat. Hal ini menyebabkan apa tahu? Antara kesan buruk dia iaitu kadar pengangguran negara semakin meningkat. Dan juga fenomena ketidakstabilan dalam pasaran equity serta pertukaran asing. Serta pertukaran asing. Baik. Kegawatan ekonomi. Dan juga poin-poin dia di sini. Korang faham ke tak faham? Tanya dulu. Korang faham ke tak faham apa dia cakap? InsyaAllah faham. Bagus, Yasmin. Yang lain-lain? Syimir? Faiz? Aisyah? Faham tak apa dia cakap ni? Faham tak? Nak cikgu huraikan tak? Berkaitan dengan kegawatan ekonomi. Nasib baik ada Syimir tanya. Tak faham. Hurai. Baik. Dia begini. Kebebasan aliran masuk keluar modal. Cikgu huraikan sekarang. Maksud kebebasan aliran masuk keluar modal. Masuk keluar modal antarabangsa. Maksudnya di sini begini. Apabila sesebuah negara menyertai blok ekonomi, contohnya macam negara kita menyertai ASEAN, AFTA. Menyertai AFTA. Jadi negara-negara lain, contohnya negara Indonesia. Contohnya negara Indonesia ada satu company. Katakan company itu bernama company Kijang. Kita ambil Kijang lah. Company itu dia kata apa? Kita nak jual produk kita di Malaysia lah. Jadi kita kena buat satu cawangan di Malaysia. Jadi syarikat itu akan bawa modal dia. Contohnya dia dah kalkulate kan. Kita nak buat kilang di Shah Alam. Kita biasanya kita kepingin mau buka kilang di Shah Alam. Di Shah Alam kerana ianya bagus. Jadi berapa dia punya kalkulasinya? Dia pun kalkulasi. Dah kira-kira begitunya bila dikira-kira begitu, rupa-rupanya kita kena bawa ke sana lebih kurang 50 juta. 50 juta ringgit Malaysia. Jadi bila dah ada modal itu, jadi
kilang Indonesia itu pun datanglah ke Malaysia, bawa duit 50 juta itu, kemudian membuka kilang di sini. Baik, dia buka kilang di sini, okey, dia pun keluarkan produk-produk apa semua dan dijual di Malaysia. Katakanlah, okey, tiba-tiba ekonomi Malaysia gawat, iaitu tiba-tiba COVID-19 hari tu. Ingat COVID-19 hari tu menyebabkan para pekerja tidak boleh datang ke kilang dia, semua kena kuarantin apa semua kan. Jadi dia punya sale jatuh. Bila sales jatuh tak boleh buat apa-apa kan. Jadi kilang Indonesia kita tak apa. Kalau begitu kita enggak boleh meneruskannya di sini kerana kita telah kerugian. Maka kita mahu jual kilang ini semua, kita mahu pulang ke Indonesia. Jadi tidak ada halangan dalam undang-undang Malaysia, tidak ada halangan untuk pemilik kilang itu jual balik dan balik ke Indonesia. Jadi the problem is bila dia jual balik, bermakna apa? Dia telah menarik keluar modal tadi. Asalnya dia bawa masuk keluar modal 50 juta untuk buka kilang di Malaysia, tetapi apabila berlaku sesuatu, maka dia telah menarik keluar modal itu pulang ke Indonesia. Ini menyebabkan ekonomi sebuah negara itu akan mengalami kegawatan. Sebab apa? Sebab kadar pengangguran akan berlaku. Bila ditutup kilang, bermakna lebih kurang contohnya ada 100 orang pekerja kat situ, maka 100 orang pekerja itu terpaksa menganggur. Kami minta maaflah, kami semua mau pulang ke Indonesia ya. Jadi selamat berjaya semua ya. Jadi para pekerja pun, okey, baik bos. Baik bos. Jadi kilang pun tutup. Bila kilang tutup, para pekerja kita nak apa ni? Nak kerja apa ni? Tak tahulah. Aku dah tak tahu nak kerja apa. Bermakna apa? Berlaku pengangguran. So pengangguran akan meningkat. Jadi itu kalau satu kilang. COVID-19 hari itu kan yang sampai berbulan-bulan tu kan, berapa banyak kilang yang dia ditutup. Bila banyak kilang ditutup, kemudian banyaklah kerugian yang berlaku, maka kita yakin bahawa ramai yang pelabur-pelabur asing, pelabur-pelabur daripada negara-negara luar tu, okey, sudah tentu dia akan mengalami kerugian. Dan cara yang selamat, dia akan tarik balik modal dia, okey, balik ke negara asal dia. So dia selamat. Tapi negara kita akan mengalami kegawatan ekonomi. Sebab apa? Pengangguran meningkat. Kemudian pasaran equity. Pasaran equity ni maknanya pasaran saham. Pasaran saham juga akan mengalami ketidakstabilan. Sebab syarikat-syarikat besar ni, kalau dia punya pemilik tarik keluar modal, saham-saham akan jatuh. Jadi ketidakstabilan dalam pasaran equity. Kemudian juga, tukaran mata wang asing pun akan berubah kerana apa? Kita tidak ada lagi pemodal, kita tidak lagi pelabur. Tidak ada lagi pelabur di Malaysia. Semua dah bawa keluar. Nampak tak? Jadi kebebasan keluar masuk ini sebenarnya menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Boleh faham, Syamir? Boleh faham itu maksud kegawatan ekonomi. Okay. Cun, alright, good. Itu dimaksudkan kegawatan ekonomi sebab kebebasan aliran keluar masuk modal. Baik. Yang kedua, kita lihat di sini iaitu tekanan ekonomi dan bebanan hidup golongan miskin. Okey. So, kita katakan bahawa blok-blok ekonomi ni akan menyebabkan tekanan ekonomi dan bebanan hidup golongan miskin. Macam mana tu? Okey, jom kita tengok Dengan perjanjian perdagangan bila perjanjian perdagangan, contohnya perjanjian perdagangan AFTA tu di antara Malaysia dengan negara-negara ASEAN, bila buat perjanjian perdagangan tu ditandatangani, ini akan membawa kepada apa tahu? Penghapusan hak-hak keistimewaan dan subsidi kepada golongan miskin dan kurang bernasib baik. Kerana apa? Bila ada perjanjian perdagangan itu, maka secara tak langsung, bukan secara langsung, secara tak langsungnya, barang-barang yang dibawa masuk ini, bawa masuk ke, bawa keluar ke, dia tidak terjejas kepada subsidi ataupun tidak akan efek dengan apa juga dasar kerajaan. Kalau barang tu mahal-mahal lah. Kalau barang tu mahal, memang mahal lah. Nampak tak? Jadi,
ini akan menghapuskan keistimewaan kepada golongan miskin. Golongan miskin tak dapat merasalah barang-barang tu. Jadi kalau kita lihat di sini, tindakan ini akan menyebabkan peningkatan dalam harga barangan. Harga barangan akan meningkat. Dan kos sara hidup rakyat tempatan semakin membebankan. Semakin bertambah banyak. Jadi, isi rumah terpaksa berhadapan dengan masalah inflasi. Ya, ini banyak masalah kat sini. Mula-mula peningkatan dalam harga barangan. Itu menyebabkan kos sara hidup. Rakyat tempatan membebankan dan isi rumah terpaksa berhadapan dengan masalah inflasi. Berikutan kejatuhan kadar upah. Maknanya kadar upah gaji yang diperolehi semakin berkurangan. Kejatuhan dalam kutipan cukai hasil kerajaan dan akhirnya akan menggugat kedudukan keuangan kerajaan. Ini banyak sangat konsep ni cikgu tak faham ni. Dia macam ni. Baik. Bila ada perjanjian perdagangan, contohnya perjanjian perdagangan antara Malaysia dengan negara-negara ASEAN. Baik, so barang-barang yang akan didagangkan ni akan dibawa masuk dengan harga yang telah ditetapkan oleh orang-orang luar ini. Syarikat-syarikat luar. Contohnya, kalau kamu tengok, siapa pernah beli biskut Gary? Siapa pernah beli biskut Gary? Pernah makan biskut Gary tak? Pernah beli biskut Gary? Pernah pernah beli biskut Gary. Biskut Gary, biskut yang ada cheese kat atas tu, lepas tu ada gula kan? Itu nikmat tu, betul. Tu nikmat Baik. Biskut tu dan juga satu lagi, kamu ingat lagi tak? Kinder Joy. Ada satu lagi Kinder Joy. Kita ambil contoh simple-simple je. Kinder Joy, tahu Kinder Joy kan? Yang bila buka tu dalam tu ada coklat dan juga ada mainan kat situ kan, Kinder Joy kan? Kamu tahu dua benda tu bukan Malaysia punya. Dua tu adalah dibuat di luar negara. Mahal nak mampus cikgu, betul. Tetapi kenapa mahal nak mampus? Kerana barang tu produk dia adalah produk import. Dibawa masuk daripada negara luar. Dan company tu yang letakkan harga tu, dia tak tengok tentang pendapatan rakyat Malaysia. Yang dia tahu, Kinder Joy RM5.5. Padahal bila buka makan, Allah, kecil je dia punya mainan. Kemudian dia punya coklat kecil je, sikit je. Kan? Tapi RM5.5. RM5.5. Biskut Gary pun masa mula-mula awal dulu pun mahal juga. Biskut Gary Jadi, bila ada perjanjian perdagangan itu, mereka boleh bawa masuk barang-barang itu tanpa ada sekatan. Tanpa ada kita kata tanpa ada halangan. Jadi ini menyebabkan secara tak langsung keistimewaan dan subsidi kepada golongan miskin dan kurang bernasib baik ini terjejas. Sebab barang-barang macam tu, golongan miskin dan kurang bernasib baik tak mampu nak beli. Daripada beli Kinder Joy RM5.5, baik beli beras. Daripada beli Kinder Joy RM5.5, baik beli lauk nak makan. Betul tak? Itu golongan miskin. Jadi, tindakan membawa masuk barang-barang yang mahal tu, barang-barang daripada negara luar ini akan menyebabkan harga barangan akan meningkat. Harga barangan akan meningkat. Kerana apa? Kerana kita tahu bahawa produk-produk luar ini akan diikuti pula oleh produk-produk tempatan. Contoh macam biskut Gary Biskut Gary mula-mula dia kata yang kecil itu dalam RM5. Biskut kalau katakan sama tak dengan biskut Hapseng. Biskut Hapseng kan ada jual dekat pasar raya. Biskut Hapseng kan Malaysia punya. So biskut Hapseng untuk bersaing dengan dia, biskut Hapseng pun naikkan harga supaya dia setara dengan biskut Gary tadi. Jadi ini menyebabkan barang-barang ini meningkat harganya. Diikuti dengan tepung, diikuti dengan minyak dan sebagainya. So bila harga barang yang meningkat, apa yang akan berlaku? Nanti
rakyat terpaksa keluar duit lebih untuk menampung kos sara hidup. Kos sara hidup ni apa cikgu? Kos sara hidup ni ialah kos untuk kamu teruskan hidup. Contohnya, kalau kamu senang nak kira kos sara hidup kan, kamu tengok kamu punya, tanya bapa kamu. Dalam sebulan, berapa ratus ringgit dia belanjakan untuk barang dapur? Sebulan. Boleh cikgu tanya korang? Boleh cikgu tanya korang tak? Mungkin korang tahu berapa kos sara hidup, berapa kos dapur yang bapa atau mak kamu belanjakan setiap bulan untuk satu rumah. Okey, mungkin Izamir boleh bagi tahu. Faiz mungkin boleh bagi tahu. Nah, kau Yasmin Aili 1,500. Ambil kau. Okey, minimum. Syamil Eliasa kata minimum 200. Dah, ini barang dapur je. Setiap kali pergi shopping, pergi Giant ke, pergi tu ke kan, beli barang dapur. Barang dapur saja. Barang dapur saja. Bukan bil apa semua. Barang dapur saja. Tak pasti cikgu Izamir. Okey. Kalau 1,000 ke bawah lah kot. Yelah. Tapi kalau katakan macam Syamir kata minimum 200. Betul. Minimum 200. Biasanya 500. Okey, sebab biasanya beli 2 kali sebulan. Betul tak? Mula-mula awal bulan beli sekali. Kemudian tengah bulan beli sekali. Kalau 200 dah 400. Tetapi bila harga barang naik, 200 dah tak cukup. Dah jadi 300. So 300 bulan awal bulan, 300 pada tengah bulan. So total berapa? 600. Sebelum ni berapa? 200, 200, 400. Daripada kos 400, kos barang kos sara hidup jadi RM600. Jadi peningkatan harga barang. Kenapa jadi macam tu? Harga barang meningkat. Kadang-kadang kamu pelik kan? Beli barang sama je. 2 bulan lepas beli barang yang sama baru 150. Sekarang ni beli barang yang sama dah jadi jumlahnya ialah 200. Macam mana boleh naik ni? Padahal barang sama. Nampak tak? Barang yang sama tapi barang dia naik sikit-sikit tahu. Semua barang naik sikit-sikit. Jadi ini menyebabkan kos sara hidup naik dan membebankan. Dan itu menyebabkan isi rumah seperti kita ni terpaksa berhadapan dengan inflasi. Apa itu inflasi? Kenaikan harga barang yang berterusan. Jadi ini juga menyebabkan antara lain kenapa masalah harga barang naik, kerana kadar upah pun jatuh. Maknanya gaji-gaji yang diperolehi oleh para pekerja di Malaysia semakin berkurangan. Nilai dia semakin berkurangan. Nilai dia. Bukan jumlahnya tapi nilainya. Dulu 1990-an, macam cikgu cakap lah, 1990-an, duit gaji 1,500 besar. 1,500 besar. Sebab apa? Dulu sewa rumah baru 500. Bayar bulan-bulan kereta baru 200 atau 300. So ada balance lagi. Ada balance lagi. Balance lagi boleh untuk makan, boleh untuk belanja, bayar bil apa semua. Zaman sekarang 1,500 juga gaji. Tapi tak cukup. Sebab sewa rumah sekarang 900. Belum bayar kereta. Bayar kereta sekarang ni paling kurang pun 300 atau 400. Nampak tak? Itu kos sara hidup semakin tinggi. Gaji tak berubah. Jadi itu menyebabkan kejatuhan kadar upah, kejatuhan dalam kutipan hasil cukai kerajaan dan akhirnya menggugat kedudukan kewangan kerajaan. Maksudnya di sini, dengan adanya blok ekonomi ini akan menyebabkan tekanan ekonomi dan bebanan hidup golongan miskin. Sebab apa? Terpaksa bersaing dengan barangan-barangan import ini yang dibawa masuk melalui perjanjian perdagangan. So setiap benda ada yang perkara buruk, ada perkara yang baik. Baik. So kegawalan ekonomi, keburukan dia, dan kedua tekanan ekonomi dan bebanan hidup golongan miskin. Yang ketiga, blok-blok ekonomi ni seperti AFTA, seperti EU, sebenarnya dia adalah satu corak penjajahan baharu dalam ekonomi. Wow. Kita ingat penjajahan ni penjajahan dalam bentuk negara ke negara. Rupanya ada istilah penjajahan ekonomi. Di mana kalau kita lihat dasar ekonomi negara. Kalau dasar ekonomi negara ni yang terbuka, open minded. Sila nak berniaga kat dalam negara kami. Sila bawa masuk barang apa? Silakan masuk.
Okey, kami pun nak bawa barang ke negara kamu. Okey, silakan masuk. So itu ekonomi terbuka. Bila terbuka ini mudah membawa kepada kemunculan kuasa monopoli ekonomi dalam sesebuah negara. Faham tak apa itu kuasa monopoli? Apa itu kuasa monopoli? Apa itu monopoli? Ah, dah lupa eh? Jap Google. Baik. Monopoli itu maknanya kita adalah dikatakan sebagai penguasaan, okey, daripada satu pihak sahaja. Monopoli ini ialah penguasaan oleh satu pihak sahaja. Jadi itu kita kata kuasa monopoli ekonomi dalam sesebuah negara. Itu masalahnya. Sebab ada kita kata sebagai keterbukaan dalam blok ekonomi. Contohnya macam tak adil lah kan? Betul. Nanti kita tengok kuasa monopoli syarikat gergasi dalam sektor keuangan, tempatan dan kawalan operasi ekonomi oleh pelabur-pelabur asing yang menjaga kepentingan diri mereka. Okey. Baik. Jadi sumber kekayaan ekonomi terutamanya di negara sedang membangun akan dikuasai oleh dana-dana asing yang mengutamakan keuntungan maksimum semata-mata tanpa mengambil kira kebajikan golongan yang kurang kemampuan. Okey, contohnya macam inilah. Kuasa monopoli syarikat gergasi dalam sektor keuangan tempatan dan kawalan operasi oleh ekonomi pelabur asing. Okey, kita tengok dulu. Kuasa monopoli syarikat gergasi dalam sektor keuangan. Maknanya sektor perbankan. Bank lah, banking. Okey. Okey, untuk pengetahuan kamu sebenarnya, antara bank yang terkenal di dunia adalah Standard Chartered. Tahu kan Standard Chartered? Bank Standard Chartered kan? Baik. Dulu apa? Alah, siapa penyokong Liverpool tahulah. Kamu tahu kan penyokong Liverpool kan dia ada pakai baju jersey tu kan ada tulis Standard Chartered tu. Standard Chartered tu bank. Standard Chartered tu bank. Ya. Bank sebenarnya. Dan kalau kita lihat, okey, untuk pengetahuan kamu, satu ketika dahulu Standard Chartered banyak membuka cawangan di Malaysia. Banyak membuka cawangan di Malaysia. Oleh sebab dia adalah antara syarikat yang besar dalam sektor kewangan ini, maka dia mementingkan keuntungan semata-mata. Jadi dia beri pinjaman kepada semua golongan-golongan korporat, golongan-golongan yang golongan menengah. Dan untuk golongan yang kurang kemampuan ni dia tak ambil peduli. Dia tak berikan pinjaman pun. Jadi ini menyebabkan syarikat ini ramai syarikat Standard Chartered ni ramai yang buka akaun dengan bank tu. Ramai yang buka akaun dengan bank tu dan dia telah menjadi kuasa besar dalam Malaysia ni dalam bidang perbankan. Suatu ketika dahululah ini cerita suatu ketika dahulu. Jadi ini menyebabkan kita tahu bahawa ini menyebabkan bank-bank yang lain yang ada yang kecil-kecil ini tidak laku lagi dan menyebabkan ramai yang banyak bank yang mengalami kerugian kerana market dikuasai oleh satu bank sahaja. Itu masalah utama. Jadi sumber kekayaan ekonomi di negara sedang bangun itu akan dikuasai oleh dana asing. Harus diingat Standard Chartered bukan di Malaysia Standard Chartered daripada Amerika. Daripada Amerika. Jadi bayangkan bila negara kita sistem keuangan dikuasai oleh bank daripada Amerika Syarikat. Yang hanya mengutamakan keuntungan maksimum semata-mata tanpa mengambil kira kebajikan golongan yang kurang kemampuan. Jadi itu kita katakan sebagai satu bentuk penjajahan baru. Kalau ada orang pada waktu itu kalau ada orang kata saya ada duit lah, saya nak buka bank lah, ramai yang akan kata apa? Tak payahlah buka bank kan. Kita tak boleh lawan Standard Chartered. Habis semua orang ada akaun bank Standard Chartered. Kita tak mampulah lawan dia. Itu maknanya apa? Okey.
monopoli. Monopoli oleh syarikat besar. So itu yang berlaku. Yes, itu yang berlaku ya. Jadi syarikat multinasional asing, contohnya macam Standard Chartered tadi, cenderung untuk mengeksploitasi tenaga pekerja tempatan dengan kadar upah yang lebih rendah, tapi beban kerja yang banyak. Betul? Betul, beban kerja yang banyak. Jadi wujud kuasa monopoli bank perdagangan tempatan oleh syarikat gergasi dan kawalan ekonomi oleh pelabur asing bagi menjaga kepentingan masing-masing. Maknanya, okey, sistem keuangan kita telah pun dikuasai oleh syarikat yang monopoli tadi. Even pada waktu itu Maybank ke, kemudian Arab Malaysian Banking ke kan, semua pun ada akaun dengan Standard Chartered. Bermakna okey, bank-bank yang kecil juga dikuasai oleh Bank Standard Chartered. Jadi itu satu masalah lah. Itu monopoli. Okey, satu lagi. Mungkin satu contoh yang baik yang mungkin yang kita jelas iaitu apa tahu? Iaitu berkaitan dengan iaitu berkaitan dengan ni. Kita ambil industri makanan iaitu kita ambil McDonald. Okey, kita ambil McDonald. McDonald sebenarnya kita tahu adalah kuasa monopoli dalam bidang makanan F&B, iaitu dalam bidang perniagaan burger tu lah. Okey. Jadi bila kita lihat kalau ada company-company lain nak buka company macam McDonald tu jual burger, contohnya dah ada Ramly Burger, Ramly Burger dah ada tapi dia menghadapi saingan yang kuat daripada McDonald tu satu. Sebab McDonald telah menjadi monopoli, kuasa besar dalam bidang F&B, food and beverages. Iaitu dalam bidang penyediaan burger. Sebab tu sampai sekarang kan orang cakap apa? Oh, kalau burger ingat McD. Burger ingat McD kan. So kalau ada burger-burger lain, syarikat-syarikat burger lain nak buat macam McD, susah nak naik sebab terpaksa bersaing dengan kuasa monopoli McDonald tadi. Dan kita tengok yang cikgu tertarik yang nombor 4 dia, syarikat multinasional asing kita ambil tadi iaitu McDonald. McDonald cenderung untuk mengeksploitasi tenaga pekerja tempatan. Cenderung untuk menggunakan sepenuhnya tenaga pekerja tempatan dengan kadar upah yang lebih rendah. Tapi beban kerja banyak. Siapa ada kat sini, okey, saudara mara ataupun pakcik makcik ke ataupun kawan-kawan yang pernah bekerja di McDonald? Ada tak sesiapa kat sini? Ada tak kawan-kawan tak tahu okey, untuk pengetahuan kamu, okey, gaji dia memang rendah. Overtime dia rendah. Okey, memang rendah. Kalau kerja macam orang kata apa? Kerja memang banyak gila lah. Kerja memang banyak gila, macam hamba dia buatnya. Dengan mencuci, dengan mengelap, dengan masak, dengan itu, dengan ini, semuanya. Beban kerja banyak. Tapi syarikat multinasional. Okey, McDonald, kenapa? Kerana dia nak mengaut keuntungan yang maksimum. Jadi ini dikatakan sebagai apa tahu? Ini corak penjajahan bentuk bahar dalam bentuk ekonomi. Nampak tak? Penjajahan baru dalam ekonomi. Okey. Jadi kamu kena apa? Okey, kalau kamu tak nak dijajah, kamu kena diberikan kemerdekaan. Macam sejarah pula. Okey, diberikan kemerdekaan ataupun diberikan kebebasan. Baik. Cikgu nak tanya kamu lah menyebut tentang kebebasan. Siapa kat sini yang mendapat kebebasan? Sebab kamu rata-ratanya form 5 kan? Baik, dalam form 5, siapa kat sini form 5 yang diberi kebebasan oleh ibu bapanya untuk buat keputusan? Tak dapat. Dalam mimpi lah tu. Oh, ya ke? Wow. Okey, Yasmin tak dapat, Shimir tak dapat. Lain. Lain. Tak ada Okey. Sebenarnya tak boleh buat apa-apa.
Sebab ibu bapa kita, ibu bapa kamu semua masih lagi dalam apa yang dikatakan sebagai collective consciousness, iaitu kesedaran terkumpul, di mana mak bapak kamu semua mendapat idea bahawa untuk mendidik anak-anak perlu diberi peraturan dan ikatan. Kenapa buat macam tu? Kerana masyarakat memang buat macam tu. Orang lain buat macam tu, so kami pun buat macam tu. Setuju tak? Setuju tak mak bapak kamu berfikir macam tu? Kan? Dia kata apa? Orang lain buat macam tu, sebab tu apa mak buat macam ni. Kan? Okay. Sebab dia meniru orang lain, maknanya kolektif punya pemahaman, bermakna dia ikut pemahaman itu. Tapi sebenarnya, sebab cikgu dengan wife cikgu dah belajar tentang all the consciousness apa semua kan. Sekali-sekala bebas boleh lah. Sebenarnya bagi kami dah belajar bahawa apa tahu? Anak-anak ini perlu diberi kebebasan. Kebebasan untuk berfikir, untuk bertindak, tetapi dengan panduan daripada ibu bapa. Panduan bukannya kongkongan, panduan. Sebagai contoh, cikgu nak kata cikgu perangai, cikgu kena pause ni. Ini isu kontroversi. Cikgu kena ajak. Bukan pause, cikgu kena pause record. Okey, kita sambung. Kita ikut je. Ya, betul ya. Itu lah tu. Ya. Ikut je. Okey. Baik, mungkin cara cikgu tu pun ada keburukan, ada kebaikan. Mungkin cara mak ayah kamu tu pun ada kebaikan dan keburukan lah. Mana-mana pun sama je. Right. So kita lihat, masalah yang keempat iaitu apabila berlaku blok ekonomi ni, apabila apa tahu, berlaku masalah lambakan barang. Iaitu masalah apa lambakan barang ni? Lambakan ni sebenarnya bermaksud iaitu aktiviti menjual sesuatu barang di negara asing dengan harga yang lebih rendah. Tujuan dia untuk menghabiskan lebihan penawaran dalam negeri, atau juga mengusir pesaing dan mewujudkan kuasa monopoli di pasaran dunia. Contohnya begini. Contohnya kalau kita lihat sebagai contoh, kamu tahu tak kewujudan kedai-kedai reject shop? Kamu tahu tak kedai pakaian reject shop? Ada kat Subang Pret ada, dekat KL ada kedai reject shop Dia tulis reject shop. Tapi tu kedai baju. Ada kan? Ya, ada. Kemudian kamu tahu tak, iaitu kedai-kedai bundle. Baju-baju bundle kedai baju bundle tu. Barang-barang itu, pakaian-pakaian itu sebenarnya diambil daripada negara-negara luar. Dibeli daripada negara luar, dan dibawa masuk dan dijual di sini. Jadi kenapa dijual di sini? Sebab nak habiskan stok-stok yang ada di negara-negara tersebut. So bila kita tanya kenapa di negara tersebut tak terjual? Kerana di negara tersebut bagi mereka pakaian itu dah outdated. Maknanya dah tak ikut fashion kat sana. Sebab sana ikut fashion cepat. Sana fashion cepat. Jadi bila dah outdated, dia orang kumpul-kumpul, dah banyak ni, tak terjual sekian sebab kita punya fashion dah outdated. Kita jual kepada negara-negara membangun seperti Malaysia, seperti Indonesia. Jual sana. Untuk habiskan stok. Jadi negara kita, negara Indonesia menjadi apa? Menjadi tempat lambakan barang-barang yang tak terjual itu. Dan kelebihan bagi diorang bila lambakan itu, maka mereka akan habis stok. Satu. Yang kedua, barang-barang mereka yang dijual di Malaysia dan juga di Indonesia tu masih lagi barangan-barangan apa? Barangan yang berkualiti, branded. Contohnya, ada cikgu tengok baju-baju bundle tu. Baju yang brand daripada Adidas, Nike. Kemudian ada juga daripada brand-brand besar seperti Calorino, kemudian juga seperti Polo. Tapi dijual murah. Why?
dia nak habiskan stok. Kemudian orang kita pula bila dah ada baju-baju seperti tu, Tommy Hilfiger lah, baju Calorino lah, kemudian baju Adidas, Nike. Okey, bila dijual di pasaran tempatan, orang-orang tempatan dah tak cari baju tempatan. Orang tempatan kata apa? Uish, aku nak cari yang brand. Tak apa, bundle pun bundle lah. Yang penting ada brand. Jadi ini menyebabkan syarikat-syarikat baju tempatan habis. Kerugian sebab apa? Baju mereka tak terjual. Sebab tak ada brand. Tak ada brand. Jadi ini masalah apa tau? Jahatnya orang-orang yang daripada luar tu ya. Betul tu. Jadi itulah yang kita kata lambatkan, masalah lambatkan. Ini akan membunuh syarikat-syarikat tempatan ya. Dan ini menyebabkan mereka, walaupun mereka lambatkan barang kat sini, mereka jadi kuasa yang monopoli menguasai pasaran ini. Okay. Dan ada orang jual murah. Okay, wujudnya lambatkan barang import yang dijual dengan harga rendah. Dan kadang-kadang ada yang kurang berkualiti. So tindakan lambatkan ini akan menjejaskan industri muda tempatan. Macam tu cakap lah. Industri baju tempatan habislah. Habis. Sebab apa? Sebab bersaing dengan baju-baju branded tu. Kemudian menjejaskan peluang pekerjaan penduduk. Maknanya kalau pekerja-pekerja kilang baju tadi, bila baju tak terjual, dah tentulah dia punya bos tak dapat nak bayar gaji. Terpaksa buang pekerja. Habis. Menjejaskan peluang pekerjaan. Menjejaskan pendapatan isi rumah dan juga pendapatan negara. Contohnya, produk keluaran China, Indonesia dan Thailand yang lebih murah harganya sering menjadi pilihan penduduk Malaysia berbanding dengan barangan buatan tempatan. Ya, itu masalah lambatkan barang. Especially pada China lah. China. Kalau kamu pergi Maidin, dapat pen, macam cikgu pernah cerita kan, dapat pen. Oh, pen ketak-ketuk. Oh, boleh pen tekan-tekan Okey, harga dia kalau beli yang Pilot ke, beli yang Faber-Castell kan, RM6.5, RM7, mahal lah. Kan? Tapi kena brand China, bagus ni, baru RM2.5, murah, boleh beli 2 ni. Okey, kamu pun beli. Kan? Jadi syarikat Faber-Castell dengan Pilot tu rugilah. Padahal syarikat itu yang banyak mengambil pekerja luar. Yang si Maidin ini, biasanya jual Maidin lah. Maidin beli banyak-banyak. Lambatkannya di Malaysia. So kita pun beli. Bila beli pakai, baru buat 2 line, baru buat tulis. Rosak dah. Produk keluaran Cina ni. Bermakna apa? Dia lebih murah sebab dia kurang berkualiti. Kenapa dijual di sini? Kerana mereka nak habiskan stok. Ini masalah lambatkan barangan. Dilambatkan barang-barang itu di negara kita. Jadi itu masalah yang keempat, masalah lambatkan barang. Okey. Pakai t-shirt hitam setiap hari pun dah okey. Ya, betul. Cikgu sendiri pakai t-shirt je. Whatever. Okey. Kita lihat. Okey, soal apa yang kelima, ancaman kepada industri muda tempatan. Okey, ancaman kepada industri muda tempatan bila ada blok-blok ekonomi ni, penghapusan dasar perlindungan, maknanya dasar perlindungan terhadap keluaran tempatan akan menyebabkan pengeluar tempatan terpaksa bersaing dengan barangan dari luar negara. Terpaksa bersaing. Jadi, kemudian tindakan penggabungan dan pengambil alihan oleh syarikat multinasional akan menyebabkan syarikat atau industri tempatan, Aisyah, yang kecil dan sederhana menghadapi ancaman kerana tidak mampu bersaing dengan syarikat-syarikat besar tu. Tak mampu bersaing daripada syarikat-syarikat besar di luar negara. Contohnya dalam industri automotif, maknanya industri kereta, industri IT, teknologi maklumat dan pengeluaran ubat-ubatan yang dikuasai oleh negara maju melalui tingkat teknologi dan ekonomi bidangan yang berskala besar.
Jadi kita tak mampu nak bersaing. Ini ancaman. Sebagai contoh lah, sebagai contoh, kita ambil yang simple-simple je untuk memahami, untuk kita bagi simple-simple. Baik, kalau luka, okey, kamu potong-potong sayur, tiba-tiba luka di jari. Jari bukan sini, sini. Okey, tengah potong, luka di jari. Okey, Aisyah, kalau luka di jari kamu buat apa? Kamu sapu ubat apa? Yasmin, kamu sapu ubat apa? Syimir, kamu sapu ubat apa? Faiz, kamu sapu ubat apa? Dan Izamir, kamu sapu ubat apa? Kita isap tengkorak kau Syimir, dia mestilah letak ubat. Okey, letak ubat apa? Ya, kalau tengah potong, tolong mak potong sayur, kemudian terpotong jari, apa yang kamu buat? Okey, Syimir kata biar aje. Yasmin Naili kata letak aloe vera. Okey, yang lain? Aloe vera brand mana tu Yasmin? Aloe vera brand mana tu? Entah. Okey. Yang lain-lain, Aisyah letak apa? Kalau terpotong jari. Okey, Faiz Nazran kata Dettol. Okey, lain. Izamir, Aisyah, kalau terpotong jari kamu buat apa? Letak apa? Pandai Aisyah. Baik. Ada yang kata letak Dettol. Ada yang kata letak painkiller. Painkiller makan painkiller semata-mata potong jari makan painkiller Kau gini betul lah kau ni. Dan ada yang ketiga letak aloe vera. Okey. Untuk pengetahuan kamu Dettol syarikat luar negara. Okey, syarikat luar negara dalam bidang perubatan. Begitu juga dengan painkiller. Painkiller tu dadah pun dia ambil daripada farmasi, daripada syarikat perubatan luar. Kemudian juga ada yang kata seperti aloe vera. Cikgu tak tahu aloe vera tu yang mana satu, tetapi aloe vera pun rasanya ya diambil daripada luar. Tetapi sebenarnya kemasukan ubat-ubat daripada luar negara ni menjejaskan perubatan di negara kita. Contohnya apa? Kalau di negara kita, biasanya kalau terpotong jari, apa yang kita buat? Kita ambil minyak gamat je. Sapu dengan minyak gamat. Itu perubatan tempatan. Ya. Jadi, bila semua refer kepada perubatan moden, perubatan daripada luar negara seperti Dettol dan apa semua, okey, jadi Dettol dan apa semua tu berada di seluruh farmasi dan juga di seluruh pasar raya di Malaysia. Bagaimana dengan minyak gamat? Minyak gamat ada jumpa tak dekat pasar raya? Minyak gamat ada jumpa tak kat pasar raya? Ada kan? Ada dekat kalau Maidin ada. Maidin ada. Tapi cikgu tak rasa ada dekat Giant. Giant tak tahu. Tesco. Sekarang ni Lotus. I don't think so ada. Okay. Jadi, maknanya apa? Okey, perubatan kita dah tak ada ke? Tak ada. Memang tak ada. Jadi, ini menyebabkan apa tahu? Kebanyakan farmasi jual produk perubatan daripada luar negara. So, ini menyebabkan pasaran kita dikuasai oleh keluaran luar negara. Keluaran tempatan, minyak gamat, biasa tak? Kalau ada kawan-kawan mak kita kan, nak pergi ke Langkawi lah. Kirim apa? Kirim minyak gamat. Baru nak kirim. Ada dia hantar minyak gamat sampai ke Malaysia, sampai ke Selangor, sampai ke Johor dalam farmasi-farmasi dan kedai. Tak ada. Tapi bila ada mak saudara kita yang pergi Langkawi, nak kirimlah minyak gamat. Berapa? Ambil lah dalam satu bundle tu ada 12 botol, tak apalah ambil lah. Kan? Nampak tak? So, bermakna apa? Perubatan-perubatan moden ini yang datang dari luar negara telah menjejaskan industri perubatan tempatan. Minyak gamat dan sebagainya. Banyak. Jadi ini ancamannya kepada industri muda tempatan. Itu contoh yang mudah lah. Yang harian, kita kata contoh harian dalam kehidupan kita selama ini. Perasan tak kan? Kesian orang-orang yang buat minyak gamat tu kan. Okay, tidak mendapat sokongan daripada rakyat sendiri. Sebab rakyat sendiri okay, lebih cenderung mengambil barangan-barangan daripada luar negara. Ya. Dan yang terakhir berkaitan dengan berkaitan dengan keburukan blok-blok ekonomi ini, iaitu pencemaran terhadap budaya tempatan, di mana
budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya setempat dapat disebarkan melalui internet dan juga televisyen satelit. So generasi muda ni macam korang lah, generasi muda ni senang terikut-ikut sehingga menyebabkan nilai dan budaya tempatan yang murni terhakis dan seterusnya membawa kepada keruntuhan akhlak dalam kalangan anak tempatan. Ada mak pengumuman. Okey. Tak jelas. Ada orang tak ikut SOP. Okey. Baik. Kondo apa tempat cikgu tinggal ni, okey. Tempat cikgu tinggal ni apartmen ni. Sebelah ni ada flat tu. Flat ni bukan satu. Flat ni kalau tak salah cikgu ada 10 blok. Tak jelas. Okey. Baik. Di luar tu ada hampir 10 blok kalau tak salah cikgu. Dan okey, menurut perangkaan rupa-rupanya kawasan ni ada 5,500 buah rumah. Di apartmen ni bukan di apartmen, di flat sebelah ni ada 5,500 buah rumah. Serius, memang serius. Dan kamu bayangkanlah kalau kawasan sekecil, cikgu rasa kawasan dia sebesar sekolah kamu. Kawasan sebelah ni, sekolah kamu termasuk padang bola. Okey, kawasan sekolah kamu termasuk padang bola, padang apa semua kan. Sebesar itu, itulah besar blok ni. Itulah besar kawasan perumahan flat ni. Okey, tapi di situ ada 10 blok. Kamu bayangkanlah. Okey. Dan juga kat situ ada 5,500 buah rumah. Just bayangkan kalau satu rumah ada 4 orang ahli isi rumah, bermakna dengan 5,500 bermakna penduduk kat situ ada hampir dekat 24,500 orang kat situ je. Serius padat gila. Jadi itu ada pengumuman tu, tak tahulah ada melanggar SOP ke apa ke, tak tahulah kan. Tapi itulah kepadatan. Baik. Kita nak lihat pencemaran terhadap budaya tempatan ni, di mana kalau kita lihat, okey, budaya luar apabila berlaku blok ekonomi, contohnya kita menjalankan perdagangan dengan negara-negara ASEAN, negara-negara luar, okey, dalam AFTA kan. Jadi budaya-budaya luar juga akan disebarkan juga. Contohnya macam negara kita, okey, kita dapat ancaman banyak daripada negara-negara luar seperti Korea, okey, dan juga kalau buat masa sekarang ni Korea lah. Sebab kalau kita lihat budaya-budaya luar tu kenapa boleh sampai sini? Sebab kita dah menerima apa? Okey, kita dah buat perdagangan dengan Korea pun. Sebab itu kita menerima kemasukan barangan-barangan Korea seperti Samsung, seperti kenderaan Kia, kemudian Hyundai, dan juga kita menerima budaya-budaya mereka. Jadi budaya inilah yang menyebabkan pencemaran. Kita dah tak ada lagi budaya tempatan. Semua nak ikut budaya Korea. Kalau drama pun semua nak tengok drama Korea. Tak nak tengok drama pukul 7. Drama Melayu, tak nak. Nak tengok drama Korea Princess Hours lah, My Lucky Star lah. Apa lagi lupa lah. Kan? Macam-macam. Jadi ini pencemaran budaya. Jadi hanya CEO. Jadi ini nilai-nilai budaya tempatan yang terhakis dan seterusnya membawa kepada keruntuhan akhlak lah. Macam cikgu cakap kan, bahawa sebenarnya keruntuhan akhlak ni kadang-kadang kita nampak ketara.
Contohnya macam berlaku kepada anak cikgu sendiri. Di mana apabila ada golongan tu yang ada sekumpulan perempuan yang sanggup buat tweet, okey, untuk apa? Untuk bash anak cikgu ni. Yang mana ada 12 orang yang pernah, 12 orang perempuan yang pernah berkawan dengan dia. So semuanya patah hati. Lalu mereka pun telah buat tweet okey, yang bashkan anak cikgu ni, katanya itulah mempermainkan perasaan lah apa semua kan. Rupanya ada 12 orang ke 11 orang macam itulah. Jadi jadi ini menyebabkan cikgu rasa come on lah kan. Ini bukan budaya kita. Budaya kita kalau ditolak, kita move on, kita belah kan. Kita tak perlu nak berasa berbalas dendam dengan kita buat tweet dan juga kita kumpul beramai-ramai. Siapa yang pernah kena dengan dia ni, jom kita kumpul beramai-ramai dan kita bash dia beramai-ramai. Itu apa? So macam jadi itulah yang berlaku kelakar sebenarnya. Okey. Namun cikgu harap budaya itu tidak berlaku lah di negara kita ya. Okay, cukuplah tu. Okey, so itu pencemaran terhadap budaya tempatan. So, kesimpulan daripada subtopik blok ekonomi ini dan perjanjian perdagangan ada kesan positif. Kesan positifnya adalah seperti yang kalau kita lihat, menggalakkan pemindahan teknologi, peluasan pasaran, mobiliti modal dan kerja, peningkatan pelaburan langsung asing, pertambahan peluang pekerjaan, peningkatan daya saing negara, perkongsian sumber tenaga dan bahan mentah serta penjagaan alam sekitar. Namun, untuk kesan negatifnya pun ada, iaitu seperti kegawatan ekonomi, tekanan ekonomi dan bebanan hidup, golongan miskin, corak penjajahan baru dalam ekonomi, dan juga masalah lambatkan barang tadi, dan ancaman kepada industri muda tempatan serta pencemaran terhadap budaya tempatan. So kalau dilihat, kebaikan dia ada 8 dan keburukannya ada 6. Jadi kalau bagi cikgu, adalah lebih baik kita ambil sesuatu yang positifnya lebih berbanding negatif. Jadi bila positifnya lebih, so kita boleh consider ianya masih still okay lah. Berbanding kalau sesuatu tu negatifnya lebih banyak, so kita rasa sesuatu itu tidak perlu ataupun tidak boleh dilakukan dan kita patut elakkan. Okey, baik. Hari ini kita sempat untuk menceritakan yang ini sahaja dan cikgu buka kepada mana-mana pelajar untuk bertanya apa juga berkaitan dengan sama ada mana-mana bahagian yang tak faham ataupun ingin penjelasan lagi, huraian lagi, ataupun juga mungkin kamu nak nak bertanya tentang mana-mana subtopik yang lain, silakan untuk bertanya. Kepada Izamir dan juga Faiz Nazran, Shimir Ilyasa, Aisyah dan juga Yasmin Naili. Ya, mungkin untuk bertanya silakan. Nak bertanya apa-apa? Mungkin boleh bertanya? Ya. Saya okey, Yasmin okey. Baik, yang lain-lain? Okey, yang lain-lain macam mana? Ada tak mana-mana konsep yang kamu tak faham? Mana-mana konsep yang kamu tak faham? Okey, baik. Seperti yang cikgu ada maklumkan dalam kelas sebelum ini, mulai hari ini, mulai minggu ini, mulai bulan November ini, semua pelajar tingkatan 5 dalam kelas ini boleh join kelas ekonomi tingkatan 4. Okey, pada hari Jumaat, setiap Jumaat pada pukul 5.30 petang. So cikgu harap kamu boleh masuk semua dan ini bertujuan untuk memberi kamu persediaan ke arah trial SPM. So jangan lepaskan peluang. Masuk jangan lupa ya men. Trial dia serius Trial diawalkan berapa bulan? Uh, 17 bulan 11 Yang lain-lain macam mana? Yang lain-lain macam mana? Diawalkan juga ke? Sebab dia trial ikut sekolah kan. Ada sekolah tarikh dia berbeza. Yang lain Izamin, Faiz, Aisyah? Rasanya tak. Masih lagi tarikh yang sama lah.
Okey. Sama dengan cerita di awalkan juga tapi tak pasti. Dia orang kata sebab Selangor buat kertas ke apa entah. Oh ya ke? Okey, kejap cikgu tengok 17 hari bulan. Terperanjat satu batch sekolah. Mau taknya? Jangan kata batch kamu je apa men. Dengan cikgu-cikgu pun terperanjat ni. Dengan cikgu-cikgu terperanjat kau jangan. Kan? Okey, lain macam kau punya berita ni. Sekejap, bermakna genap ada lebih kurang 2 minggu. 2 minggu lagi. Okey, so cikgu kena speed up kerja cikgu iaitu cikgu kena berikan kertas trial contoh-contoh trial dengan segera kepada kamu semua contoh trial. So ekonomi kena bagi dan juga sejarah pun kena bagi juga. Okey, bermakna kena lepaskan, kena riliskan dalam minggu ni juga. Okey, kena rilis dalam minggu ni juga. So okey. Baik, terima kasih banyak men untuk makluman itu. Okey, cikgu dah ada idea untuk bagaimana untuk mempercepatkan lagi sebab apa tahu? Dalam tempoh 2 minggu, okey macam cikgu, style cikgu belajar bila dalam tempoh 2 minggu, cikgu kurang membaca dan kurang menganalisa nota. Tapi cikgu akan lebih kepada latihan. Okey. Jadi itu juga yang kamu patut buat. Okey, tapi cikgu tak patut suruh kamu buat. Tetapi cikgu perlu membantu kamu untuk bagaimana untuk bersama-sama kamu kita buat sama-sama. Okey, latihan-latihan dan juga bentuk-bentuk soalan yang cikgu perlu cikgu rasa kamu perlu didedahkan dengan bentuk soalan-soalan ni sejarah dengan juga ekonomi. Okey, tak apa. Okey, terima kasih banyak untuk makluman itu. Kita ada bermakna lebih kurang plus minus 2 minggu ataupun 3 minggu untuk trial. So bermakna cikgu kena speed up cikgu punya tugas. So bermula malam ini cikgu akan bantu kamu semua dengan mungkin akan riliskan banyak kertas-kertas percubaan SPM bagi dua-dua subjek sejarah dan juga ekonomi. So tunggu makluman cikgu dalam grup-grup WhatsApp. So apa-apa nanti cikgu maklumkan kepada kamu semua lah Kan? Tokojut dia ni. Aduh yai. 2 minggu. Ya, alhamdulillah. Yes. Okay, cikgu nak supaya kamu semua lebih bersedia dalam peperiksaan. Okey. Baik. Untuk yang bab 2 ini sebenarnya kita ada tinggal beberapa saja lagi. Okey, iaitu kita tinggal imbangan pembayaran. Okey, imbangan pembayaran iaitu konsep-konsep ekspor barang nampak, barang tak nampak. Okey, dan juga import barang nampak, barang tak nampak. Okey, itu imbangan perdagangan. Yang kedua, imbangan pembayaran. So, imbangan pembayaran ini berkaitan dengan akaun-akaun modal, akaun semasa dan juga akaun keuangan. Okey, ini imbangan pembayaran. Kita kena tahu yang mana. Ini agak sulit sikit. Okey, yang ini agak sulit sikit lah. Dan akaun semasa, apa yang ada, komponen-komponen yang ada dalam akaun semasa. Okey, akaun semasa. Okey, kemudian akaun perkhidmatan. Okey, kemudian ada defisit dan lebihan akaun semasa. Defisit kurangan lebihan lah. Dan antara sebab-sebab yang berlaku akibat daripada defisit dan juga lebihan. Okey, dan barulah kalau kita lihat kepada cara-cara mengatasi defisit, cara-cara mengatasi lebihan dan baru masuk kepada kadar tukaran asing. Kadar tukaran asing ni antara subtopik yang kita kata wajib keluar dalam ekonomi tingkatan 5. Okey. So yang lebih membimbangkan lagi iaitu sebenarnya ekonomi ini biasanya trial akan masuk kedua-duanya. Soalan-soalan topik tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dan kebanyakannya masuk tingkatan 4. Banyak masuk tingkatan 4, especially soalan objektif banyak tingkatan 4. Jadi sebab itu cikgu minta kamu semua jangan lepaskan peluang untuk kelas ekonomi pada setiap Jumaat supaya boleh revise balik. Boleh revise balik apa yang kamu lupa semua jadi itu paling penting.
Dan latihan-latihan tu boleh buat secara latihan kendiri lah. Nanti cikgu akan berikan latihan-latihan dia. Alright. So, ada soalan nak tanya apa-apa sebelum kita menamatkan kelas kita?